Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membincangkan tentang apa itu saintisme. Saintisme ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepercayaan bahawa kaedah dan pendekatan ilmiah digunakan untuk semua perkara, dan ianya juga untuk menunjukkan sains adalah cara yang paling berwibawa atau paling berharga untuk melihat dunia dengan mengecualikan sudut pandangan lain. Seterusnya, saintisme juga adalah satu ajaran atau kepercayaan yang digunakan dalam semua bentuk ilmu dengan meletakkan martabat sains begitu tinggi dan serta menjadikan sains satu-satunya kebenaran yang mutlak. Dengan itu, kaedah ini ditolak oleh Islam kerana ia merupakan pendekatan yang menganggap segala-galanya adalah logik dan hanya boleh diselesaikan dengan cara yang saintifik sahaja. Seterusnya, mari kita ke konteks filem yang diberikan, iaitu filem Jurassic World Fallen Kingdom. Filem ini dilancarkan pada tarikh 21 Mei 2018 di bawah arahan J.A. Bayona dan merupakan satu karya dari Amerika Syarikat yang berkonsepkan cerita sains. Di dalam konteks filem ini, Jurassic World Fallen Kingdom merupakan filem sambungan Jurassic World yang menceritakan tentang sebuah taman tema dinosaur yang telah ditinggalkan di Isla Nublar, Amerika Tengah. Oleh itu, selepas 4 tahun didapati letusan gunung berapi telah mengancam keberadaan dinosaur di pulau tersebut. Manakala Claire Dearing yang saat ini mendirikan sebuah organisasi untuk menyelamatkan dinosaur telah merekrut Owen Grady dalam tugas terbaru untuk menyelamatkan saki-baki dinosaur yang ada dengan memutuskan untuk kembali semula ke Isla Nublar. Walau bagaimanapun, dengan kesempatan yang ada, Owen juga ingin mencari Blue, seekor dinosaur raptor terakhir yang ditinggalkan di pulau tersebut. Namun begitu, Owen dan Claire tidak menyadari bahawa mereka tidak hanya akan berhadapan dengan bencana alam di sana sahaja, namun mereka juga perlu berhadapan dengan sebuah konspirasi jahat yang akan membahayakan dunia manusia dan dinosaur. Di sini kami akan menerangkan seberingkas apakah kaitan falsafah saintism dengan ketiga-tiga komponen tersebut. Untuk ontologi atau nama lainnya ilmu al-wujud yang bermaksud teori kewujudan adalah bidang kajian falsafah yang mencukupi permasalahan metafizik, kosmologi, matematik dan keilmu kemanusiaan. Dari sudut pandangan saintism, kewujudan sesuatu perkara hanya boleh dibuktikan dari sudut pandangan empirikal, dan sudah semestinya saintism tidak merangkumi bahagian metafizik, di mana ianya adalah sesuatu yang tidak boleh dicapai dengan panca indera dan logik manusia yang terbatas. Dari segi epistemologi, iaitu teori ilmu, terdapat pelbagai kaedah dan sumber perolehan ilmu. Antaranya adalah wahyu, ilham, ilmu kuduri, akal, panca indera, kearifan, tempatan dan hikmah. Walau bagaimanapun, saintism secara jelas menolak wahyu sebagai sumber ilmu. Begitu jugalah dengan kenaifan penganut fahaman saintism. Segala sirah yang termaktub di dalam kitab agama seperti Al-Quran hanyalah dongeng semata, melainkan dapat dibuktikan di depan mata atau dapat diterima logik akal manusia. Mereka secara tidak sedar tergolong dalam golongan yang dipengaruhi oleh efek Dunning-Kruger. Dan yang terakhir, aksiologi, iaitu teori nilai yang merangkumi 3 aspek termasuk logik, yang merupakan falsafah yang membahaskan pendapat benar atau salah, etika yang merupakan perbahasan tentang tingkah laku, benar atau salah, dan akhir sekali estetika, iaitu perbahasan tentang nilai kecantikan, keindahan dan kesenian. Saintism hanya menyentuh bab logik semata-mata dan semestinya menggunakan logik manusia yang terbatas dan terkadang bercanggah dengan logik sendiri. Tidaklah mungkin keindahan sesuatu benda dapat diukur secara empirik. Malahan, saintism tidak boleh membincangkan soal molariti kerana tiada parameter saintifik untuk menentukan sesuatu perbuatan itu bermoral atau tidak. Maka tidak hairanlah terlampau banyak makmal-makmal yang tidak mengamalkan etika yang betul menyiksa hewan demi kajian sains yang kebanyakannya hasil ditongsampahkan. Konsep saintism dilihat banyak dibentuk melalui aliran ilmu falsafah. Aliran ilmu falsafah terbahagi kepada 3, iaitu teoretikal, praktikal dan juga falsafah baru. Manakala falsafah baru terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu falsafah teknologi, falsafah alam sekitar dan falsafah timur.
Apakah tiga falsafah ini? Pendeknya, falsafah teknologi menerangkan tentang hubungan manusia dan teknologi serta bagaimana ia memberi impak kepada rutin harian manusia. Kemudian, falsafah alam sekitar menerangkan tentang persoalan terhadap dasar alam serta kepercayaan bahawa ia adalah ciptaan Tuhan. Manakala falsafah timur menerangkan tentang pendapat orang timur yang berbeza dengan kepercayaan Islam. Ilmu falsafah timur dilihat berkait rapat dengan konsep saintisme yang banyak tersebar melalui filem barat. Manakala pandangan terhadap alam melalui ilmu falsafah timur adalah sama dengan pandangan terhadap alam melalui masyarakat barat. Sikap saintisme masyarakat timur dan barat menjadikan mereka tidak percaya akan kewujudan Tuhan kerana mereka tidak percaya akan perkara gaib melainkan ia dibuktikan di depan mata mereka. Contohnya, mereka percaya bahawa planet-planet, tumbuh-tumbuhan serta makhluk di dunia ini tercipta melalui sains. Tambahan lagi, di dalam filem ini juga ada babak di mana saintis dapat mencipta dinosaur. Maka berikut adalah pandangan daripada falsafah timur atau barat yang mana tersebar banyak melalui filem-filem barat, dan ini juga menjadikan sikap saintisme semakin meningkat dan tersebar. Sebelum kita teruskan kepada impak saintisme terhadap alam, korang tahu tak apa definisi alam sebenar-benarnya? Alam ni terdiri sebenarnya daripada jirim dan tenaga, terutama dalam bentuk unsur-unsurnya yang merangkumi semua dari alam semesta sampai zarah subatom, termasuk semua makhluk hidup, haiwan, tumbuhan, mineral, sumber daya dan kejadian semula jadi. Kenapa Allah ciptakan alam ni? Sebab untuk menggerakkan perasaan seseorang manusia tu untuk sentiasa bersyukur dengan keagungannya dan melihat betapa kecilnya kita dekat dunia ni. Jadi kita sedar diri untuk tak jadi bongkar. Okey, masuk kepada impak. Saintisme ni mungkin memberikan lebih banyak impak negatif terhadap alam, tapi berdasarkan filem Jurassic World Fallen Kingdom ni ada sedikit yang positif dan boleh dijadikan contoh, seperti keupayaan untuk menyelamatkan makhluk hidup. Dalam filem ni ada scene yang tunjukkan Grady dan Claire Dearing selamatkan Blue, iaitu seekor dinosaur Velociraptor dan juga dinosaur-dinosaur lain daripada letusan gunung berapi di Isla Nublar. Seperti yang diajarkan kepada kita dalam Islam, kita perlu bersikap baik dengan semua makhluk hidup, bukan hanya dengan manusia, tapi dengan binatang juga. Rasulullah SAW pun dikenali sebagai seorang yang sangat menyayangi binatang. Selain itu, salah satu sebabnya kita dapat lindungi habitat haiwan-haiwan ni daripada ancaman keputusan. Impak saintisme terhadap alam semula jadi. Seperti yang kita ketahui, saintisme ialah pegangan atau keyakinan yang berlebih-lebihan terhadap penggunaan sains dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang ada di sekeliling. Berdasarkan filem ini, antara impak yang dapat kita pelajari ialah saintisme yang berlebihan boleh membawa kepada kerosakan keseimbangan alam semula jadi. Akibat terlalu taksub dengan sains, para penyelidik itu tidak sedar bahawa ianya telah merosakkan keseimbangan dan mengganggu ekosistem, menyebabkan semakin pupus. Islam juga menegah kita supaya tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, yang mana seperti di dalam filem tersebut dapat menunjukkan banyak kematian akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Impak yang kedua dapat ditunjukkan ialah ciptaan yang membawa kepada kemudaratan. Sebagai contoh, Dr. Henry Wu, pencipta Indominus Rex, ciptaan beliau yang mana ianya telah mengubah naluri asal haiwan tersebut dan akhirnya bertindak ganas dan mencederakan dirinya dan orang di sekelilingnya. Ini dapat menunjukkan bahawa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat berbanding hasil ciptaan manusia. Allah sahaja yang mampu mengawal segala tindak tanduk haiwan itu sendiri. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita telah diperintahkan untuk menjadi seorang khalifah yang mana tujuan kehidupan adalah untuk melestarikan bumi. Selain itu, saintisme didorong oleh teknologi-teknologi yang canggih. Sebagai contoh, Dr. Henry Wu dapat mencipta Indominus Rex yang lebih bagus dari yang asal, menyebabkan mereka yakin dengan ciptaan mereka sendiri. Sebagai seorang Muslim, kehidupan dan kebergantungan seorang manusia itu perlulah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Seterusnya, kesan pengaruh saintisme dari filem barat. Yang pertama ialah syariat Islam akan terjejas. Perkara ini berlaku kerana manusia yang mudah terpengaruh dengan ideologi saintisme yang sering kita lihat dari filem barat. Terdapat berlakunya perpecahan umat Islam apabila sesetengah manusia yang lebih mempercayai sains daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku apabila umat Islam tidak lagi beramal dengan Al-Quran kerana sudah dikabuli dengan sains. Setiap perkara sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Saintis cuma perlu mengkaji, dan tanpa kita sedari perkara itu lama kelamaan membuatkan manusia dikabuli dengan ideologi saintisme. Apabila manusia sudah dikabuli dengan sains dan mula taksub dengan sains, mereka akan menghabiskan masa mereka dengan teknologi sains tersebut. Mereka
mereka akan mempercayai bahawa teknologi sains yang dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, dan perkara tersebut secara tidak langsung akan menjejaskan nama baik agama Islam itu sendiri dan kepercayaan mereka terhadap Allah. Yang kedua ialah nilai kemanusiaan di dalam kalangan masyarakat terabai. Terdapat setengah individu yang terlalu mempercayai ideologi saintism sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan yang berkait dengan aspek sosial yang sememangnya perlu ada di dalam diri seseorang. Ideologi saintism menyebabkan kehidupan seseorang individu tidak seimbang kerana kemajuan arus sains dan teknologi. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada masa kini, dengan adanya teknologi yang canggih seperti telefon pintar yang dapat memudahkan komunikasi antara satu sama lain yang tidak mengira jarak. Namun, tanpa kita sedari, kecanggihan teknologi ini juga dapat memberikan kesan buruk kepada seseorang individu dengan mengabaikan komunikasi secara langsung dengan insan yang berada di sekeliling kita. Sebagai contoh lain, di dalam filem Jurassic World Fallen Kingdom, terdapat satu babak di mana Mills sanggup membunuh Lockwood apabila Lockwood mendapat tahu tentang perkara yang dilakukan oleh Mills dan Dr. Wu terhadap dinosaur. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa ideologi saintism yang terlalu kuat di dalam diri akan menyebabkan nilai kemanusiaan di dalam diri tidak dapat diterapkan di dalam kalangan masyarakat. Yang terakhir ialah akidah mudah terpesong. Perkara ini berlaku kerana terdapat setengah individu yang menolak untuk mempercayai bahawa perkara-perkara yang berlaku ini semuanya ialah kekuasaan Allah dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu melakukan. Setengah individu didapati menolak peranan Allah yang menguruskan segala urusan dunia ini kerana mereka terlalu mengagung-agungkan ideologi saintism. Jadi, individu tersebut tidak lagi bergantung dengan kepercayaan kepada Allah, malah bergantung kepada ideologi saintism. Terdapat satu babak di mana Mills dan Dr. Wu berjaya mencipta seekor dinosaur yang dinamakan sebagai Indoraptor. Dinosaur tersebut merupakan ciptaan mereka yang masih lagi dalam prototipe dan direka mengikut spesifikasi yang lebih ganas dan sesuai untuk dibawa berperang. Dari sini kita dapat melihat bahawa ideologi saintism ini dapat memesongkan akidah seseorang jika kita mempercayai bahawa kehidupan seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan boleh hidup jika manusia yang menciptanya. Penyelesaian yang pertama ialah percaya dan yakin dengan kewujudan Tuhan. Manusia perlu belajar mengenal Tuhan dengan lebih mendalam kerana setelah memahami dan meyakini kewujudan Tuhan, manusia dapat mengetahui bahawa Tuhan yang selayaknya disembah itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi seorang Islam yang bertakwa yang dapat membezakan antara ajaran Islam dan fahaman saintisme. Kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menguatkan pegangan akidah masing-masing yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Contohnya, menuntut ilmu menjadi tuntutan fardu kifayah bagi umat Islam kerana alam ini merupakan suatu amanah dari Allah kepada manusia. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup dan rujukan terpenting umat Islam dalam segenap aspek kehidupan manusia. Ketiga, mendapat didikan awal amat penting bagi umat manusia kerana pendidikan berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai asas sesebuah masyarakat yang dapat mengelakkan kita dari tersasar jauh. Misalnya, tentang fahaman saintisme ini, kita perlu mendapat pendidikan awal sejak di bangku sekolah kerana ia merupakan elemen terpenting dalam proses tumbesaran dan kematangan seseorang yang dapat melahirkan generasi yang berguna dan berakhlak mulia. Salah satu usaha untuk membantras kefahaman saintisme bersama-sama, kita boleh mengadakan kempen motivasi ataupun ceramah dalam kalangan masyarakat tempatan kerana pengaruh sosial sesama masyarakat telah menyumbang kepada perkembangan saintisme di negara kita. Buktinya, terdapat segelintir masyarakat yang mempercayai ajaran saintisme di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, kehadiran sains dan teknologi dalam kehidupan manusia telah membawa hasil dan faedah yang memberi manfaat kepada manusia dari segi politik, ekonomi, pentadbiran dan juga pendidikan. Tambahan pula, sebagai agama tauhid, Islam tidak memisahkan kehidupan manusia termasuk sains dan teknologi daripada pegangan dan prinsipnya. Hal ini kerana dengan sains, manusia boleh mencipta pelbagai perkara yang memberi manfaat kepada mereka dan boleh meningkatkan kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, manusia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada sains dan teknologi sehingga menyebabkan mereka menjadi lalai dan lupa bahawa mencari ilmu pengetahuan mestilah berlandaskan agama Islam. Hal ini kerana perkembangan yang terhasil adalah terlalu saintifik dan ianya juga melahirkan mereka yang memahami saintisme sebagai nilai yang sangat materialistik dengan mementingkan kebendaan sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan. Hal ini demikian, sebagai umat Islam, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menghindari sifat saintisme dalam kalangan masyarakat negara. Hal ini supaya kita dapat hidup dalam negara yang berilmu pengetahuan berlandaskan agama Islam dan tidak hanya bergantung kepada teknologi dan sains semata-mata.